Baik, kembali bersama di Ramai Pagi. Pertemuan kita di hari ini ada segmen tamu bahasa, penggunaan bahasa Melayu di sektor awam negara Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah narasumber kita pada hari ini akan bersama kita, iaitu Yang Mulia Puan Hurul Ain Nukhbah binti Rabaha, Pegawai Bahasa Bahagian Perancangan Buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya, Mahira? Ya, kita cuba sapa Puan Hurul Ain Nurul Ain Nurbah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ni cuba sapa ya. Baik, kita akan bersama dengan beliau untuk membincangkan sedikit ya mengenai segmen tamu bahasa pada hari ini. Sekali lagi ya, penggunaan bahasa Melayu di sektor awam negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Puan pada pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah sihat, tapi sebenarnya masih dalam kuarantin di rumah. Oh, okey. Ini sama-sama kami doakan juga Puan, mudah-mudahan semoga dikurniakan kegiatan dan juga dapat kelancaran pada pertemuan kita hari ini di segmen tamu bahasa ya Puan. Baik, untuk pertamanya Mahira. Ya, dan InsyaAllah. Ya, alhamdulillah. Jadi tajuk kita pada kali ini itu berkenaan dengan penggunaan bahasa Melayu di sektor awam negara Brunei Darussalam. Yang mana kalau kita mengetahui bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara sememangnya di negara Brunei Darussalam, yang sudah menjadinya kita ni sinonim dalam penggunaan bahasa Melayu. Jadi apakah yang ingin disampaikan sebetulnya mengenai dengan bahasa Melayu, bahasa rasmi negara ini Puan? Silakan. Baiklah, terima kasih kepada penyampai Rampai Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulakan ataupun membincangkan mengenai bahasa Melayu ataupun penggunaan bahasa Melayu di sektor awam, ada baiknya kita ni melihat latar belakang ataupun sejarah awal bermulanya dengan Perlembagaan Negeri Brunei 1959 bab 82/1 yang menyatakan bahawa bahasa resmi negara ialah bahasa resmi, bahasa Melayu. Menurut Yabid Alas pula 2012 bahawa dalam konteks negara Brunei Darussalam, bahasa Melayu sememangnya dilihat dalam dua variasi, iaitu bahasa Melayu Brunei dan juga bahasa Melayu Standard. Seperti yang kita maklum juga bahawa bahasa Melayu yang digunakan dalam situasi resmi sememangnya bahasa Melayu Standard dan secara tidak langsung di sektor awam, terutamanya dalam bermesyuarat, surat-surat resmi sama ada minit, memorandum dan juga laporan haruslah menggunakan bahasa Melayu Standard. Bukan ini bermakna kita ni tidak menggunakan bahasa Melayu, tetapi menurut Yabid Alas juga, beliau juga menyarankan beberapa perkara mengenai bahasa Melayu yang mana mempunyai peranan yang penting dalam relevan dan juga relevan, seperti bahasa Melayu haruslah dipertingkatkan lagi dalam urusan-urusan resmi, penggumbalan dalam undang-undang, bagi penetapan kadar peratusan kehadiran orang asing yang hadir dalam suatu majlis, dan juga ini sebenarnya untuk memberikan galakan kepada pekerja-pekerja asing yang mahir dan juga profesional untuk mempelajari bahasa Melayu bagi membolehkan menghayati sistem bahasa Melayu itu sendiri. Menurut Yabid Alas juga, di negara ini lebih kepada penggunaan triglosia, iaitu 3 bahasa, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Melayu Standard dan juga bahasa Melayu Brunei. Bahasa Inggeris selalunya kita ni menggunakan mengenai dengan pekerjaan hubungan antarabangsa dan juga pendidikan. Bahasa Melayu Standard pula kita ni menggunakan ataupun orang sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Melayu Brunei kita digunakan sebagai bahasa seharian. Di samping itu juga, kenapa saya lebih menumpukan kepada penggunaan bahasa Melayu di sektor awam, kita ni jarang-jarang sekali sebenarnya, walaupun pada masa ni kita ni itu pun memang kita ni menggunakan istilah bahasa Melayu Brunei. Sebenarnya bahasa Melayu resmi negara adalah bahasa Melayu Standard, yang mana bahasa Melayu formal yang digunakan dalam acara-acara resmi. Selain itu juga, saya ingin menekankan di sini dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959, dokumen resmi ia adalah satu dokumen resmi dan penyataan di dalamnya juga adalah resmi. Sekaligus ia memberi makna bahawa bahasa Melayu yang dimaksudkan dalam perlembagaan adalah bahasa Melayu Standard. Kita ni boleh melihat contoh-contohnya dalam di sekolah, dalam dokumen-dokumen resmi negara, dalam mesyuarat, maupun ucapan-ucapan termasuklah dalam titah-titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ini adalah contoh bentuk bahasa Melayu yang mana dimaksudkan dalam perlembagaan. Selain itu juga, kita ni haruslah sebenarnya menggunakan
menggunakan bahasa Melayu yang betul. Bukan saya menidakkan yang kita ni menggunakan bahasa Melayu yang salah, tapi kita ni lebih banyak ataupun orang lebih selesa menggunakan bahasa Melayu Brunei selain ataupun lain daripada bahasa Melayu standard. Baik. Puan, adakah ada masalah di negara Brunei Darussalam ini mengenai bahasa Melayu sehingga kan kita ni perlu melestarikan bahasa Melayu berkenaan? Okey, sebenarnya kita ni tidaklah begitu mempunyai masalah. Ini yang selalu pakar-pakar bahasa orang menjadi hujah mereka ataupun orang perbalahan di antaranya mengenai bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebenarnya tidak masalah, tetapi seperti yang saya nyatakan tadi, kalau di negara Brunei Darussalam kita ni ada penggunaan dua bahasa Melayu. Selain itu juga sebenarnya kenapa saya fokuskan kepada sektor awam? Sektor awam ini yang sepatutnya pemegang amanah bahasa Melayu. Ini juga turut diperkuatkan oleh Asma Haji Omar 1993 dan juga Kamsiah Abdullah 2019. Yang mana mereka menyatakan bahawa istilah bahasa rasmi di dalam perlembagaan adalah merujuk kepada bahasa standard atau bahasa baku. Selain itu juga perlembagaan adalah dokumen rasmi sebuah negara dan dengan termaktubnya istilah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dengan tidak secara langsung sebenarnya sudah bermaksud bahasa Melayu standard. Jadi dalam konteks Brunei, bahasa Melayu digunakan secara umum adalah merujuk kepada bahasa Melayu Brunei ataupun bahasa Melayu standard. Sebenarnya ini adalah satu kajian PhD saya yang mana kita ni lebih menumpukan kepada penggunaan bahasa Melayu Brunei. Kita ni lebih selesa menggunakan bahasa Melayu Brunei. Salah satunya tidak mengiralah sama ada kita ni secara resmi ataupun tidak resmi, memang bahasa Melayu Brunei itu sudah sebati dalam diri kita ni ya. Dan selain itu juga bahasa Melayu Brunei ini digunakan secara meluas. Seperti saya maklumkan tadi, tidak mengira dalam majlis resmi apatah lagi yang bukan resmi. Ia menjadi satu bahasa pertuturan seharian di negara Ania. Oleh itu bahasa Melayu apakah yang perlu kita dipertahankan sebenarnya? Itu adalah satu persoalan secara umum kepada semua. Ataupun apakah bahasa Melayu yang kita digunakan pada masa ini? Adakah bahasa Melayu Brunei ataupun bahasa Melayu standard? Tidak salah menggunakan bahasa Melayu Brunei cuma kalau boleh sebenarnya penggunaan bahasa Melayu standard itu lebih kita digunakan kepada acara-acara resmi maupun orang dalam mesyuarat pun sepatutnya kita ni menggunakan bahasa Melayu standard dan bukan bahasa Melayu Brunei. Ya, Alhamdulillah. Jadi sebetulnya Puan, apa yang dimaksudkan dengan bahasa Melayu ala Malaysia dalam konteks di negara Brunei Darussalam ini Puan? Mungkin dapat dijelaskan? Okey, sebenarnya kita ni penggunaan ataupun pemahaman orang Brunei kepada bahasa Melayu ala Malaysia ni adalah dalam penggunaan bahasa Melayu standard. Sebenarnya dulu saya pernah menyatakan sendiri dalam kertas kerja ataupun pembentangan saya sebelum ini, kalau orang Brunei menggunakan bahasa Melayu standard, kita ni kena ucap sebenarnya orang ia bercakap style orang Malaysia. Sebenarnya bahasa Melayu standard itu sendiri sememangnya adalah bahasa Melayu ala Malaysia sebenarnya. Lagipun ni dapat saya perkuatkan dengan Asma Haji Omar 1999 bahawa bahasa Melayu boleh dikelaskan sebagai bahasa yang mantap dan juga kukuh. Bukti kemantapan bahasa Melayu ini sememangnya kita ni boleh melihat dari peranannya, iaitu sebagai bahasa resmi negara, bahasa komunikasi dalam urusan formal dan juga resmi, serta sebagai bahasa resmi dalam urusan kerajaan. Malah menurut Asma Haji Omar lagi, status bahasa Melayu di Brunei adalah merujuk atau sama dengan di Malaysia dan juga Indonesia. Bahkan bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan juga bahasa resmi di setiap negara tersebut. Walaupun pelbagai variasi panggilan bahasa Melayu, seperti di Malaysia kita ni akan panggil bahasa Melayu ala Malaysia ataupun bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia kita ni memang banyak variasi bahasa Indonesia. Malah di Brunei sememangnya kita ni lebih mengenali bahasa Melayu standard sebenarnya, merujuk kepada bahasa Melayu yang sama. Baik, mungkin juga dapat Puan kongsikan daripada pihak Dewan Bahasa dan juga Pustaka peranan dan juga usaha dalam sama-sama untuk melestarikan bahasa Melayu berkenaan.
Baiklah, terima kasih. Sebenarnya pada masa yang sama juga Dewan Bahasa dan Pustaka memang salah sebuah jabatan yang bertanggungjawab dalam memartabatkan dan juga melestarikan bahasa Melayu di negara ini. Secara tidak langsung juga Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka sentiasa memantau penggunaan bahasa yang digunakan secara lisan maupun tulisan. Tapi sebenarnya kita ni secara umum memang tahulah sebenarnya kalau penggunaan secara lisan tu memang kita ni dapat orang mengontrol atau memang apalagi generasi muda masa ni penggunaan bahasa rojak ataupun bahasa lain itu sebenarnya tidak dapat dikawal oleh Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka. Walau bagaimanapun seperti yang saya maklumkan tadi, sebagai sektor awam ataupun pekerja orang penjawat jawatan awam di sektor awam, kalau seboleh-bolehnya secara lisan memang kita ni ataupun berada di pejabat masing-masing, kita ni lebih ataupun perlu menggunakan bahasa Melayu standard. Dari penggunaan bahasa juga digunakan, memang kita ni akan melihat dari lisan dan juga tulisan. Lisan seperti saya maklumkan tadi dalam mesyuarat, percakapan seharian kita ni bersama pegawai ataupun ketua-ketua jabatan, dan tulisan kita ni memang tahu sama ada daripada laporan, minit mesyuarat ataupun memorandum, surat-surat keliling, memang itu persuratan resmi yang sepatutnya ataupun masih lagi kita ni menggunakan bahasa Melayu yang betul ataupun bahasa Melayu standard. Lagipun seperti saya maklumkan tadi, seperti termaktubnya bahasa Melayu dalam perlembagaan, status bahasa Melayu di negara ini tidak secara tidak langsung sebenarnya mendapat kedudukan yang istimewa. Bahasa Melayu yang dimaksudkan adalah bahasa Melayu yang berbentuk formal. Jadi segala kegiatan-kegiatan harian pejabat kerajaan seperti dalam mesyuarat dan juga minit-minitnya, surat menyurat, laporan, memorandum dan sebagainya seharusnya menggunakan bahasa Melayu yang berbentuk resmi. Selain itu, bahasa Melayu berbentuk resmi ini juga sepatutnya digunakan di acara-acara resmi seperti ucapan-ucapan, forum-forum, penyiaran radio dan juga televisyen, akhbar-akhbar yang berbentuk cetakan dan juga digital di sekolah-sekolah dan juga institusi pengajian tinggi. Selain itu, kalau dalam tulisan sebenarnya kita ni tidak ada terlampau banyak masalah. Sebenarnya masih kita ni mengekalkan ataupun menggunakan bahasa Melayu standard. Cuma secara lisan seperti saya even walaupun pada masa ini pun kita ni memang menggunakan bercampur aduk bahasa Melayu Brunei, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu standard. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi kita ada soalan tambahan ni kepada Puan Nurul Ain ya. Jadi untuk memastikan bahasa Melayu itu kita ni kekal diamalkan, jadi mungkin dapat dikongsikan apakah antara perancangan ataupun aktiviti-aktiviti yang dapat disusun ataupun dipertanggungjawabkan dalam memartabatkan bahasa Melayu dari Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri ya. Mungkin ada perancangan lain yang sebelum ini ataupun yang akan datang ni Puan. Baiklah, terima kasih. Sebenarnya Dewan Bahasa dan Pustaka banyak sekali orang merancang beberapa aktiviti dan juga program-program dalam melestarikan dan juga memartabatkan bahasa Melayu standard. Pada masa yang sama, memang sememangnya bahasa Melayu dalam 7 dialek pun sememangnya Dewan Bahasa cuba untuk, bukan lagi cuba, sememangnya sudah menjalankan beberapa kegiatan-kegiatan untuk melestarikan 7 dialek yang ada di negara ini. Tetapi yang paling penting pada masa ini sememangnya sudah berjalan kemarin kalau saya tidak salah pidato bahasa Melayu yang mana kita ni lebih menumpukan kepada penggunaan bahasa Melayu yang baik ataupun bahasa Melayu yang berbentuk formal ataupun bahasa Melayu standard. Saya tidak menafikan juga sebenarnya penggunaan bahasa Melayu standard ini kita ni jarang-jarang sekali menggunakan kerana jika kita berkomunikasi ataupun bercakap sesama sendiri, bahasa Melayu Brunei itu akan keluar secara orang secara tidak sengaja. Kadang-kadang pun bila saya bercakap dengan bis kita sendiri pun memang penggunaan bahasa Melayu Brunei lebih saya gunakan berbanding bahasa Melayu standard. Mungkin kalau kita ni bercerita ataupun bercakap dengan orang luar, penggunaan bahasa Melayu standard itu akan kita ni gunakan secara tidak sengaja juga. Betul. Nah, mungkin juga Puan dapat kongsikan kalau rasanya adakah baik juga kalau kita ni bercakap dengan mungkin orang luar ya dan sebagainya dengan bahasa Melayu kita ni sendiri, kerana mungkin seseorang itu ia bangga dengan bahasa Melayunya ataupun bahasa Melayu Brunei kita ni dan ingin memperkenalkan bahasa Melayu Brunei tersebut kepada mereka. Bagaimana Puan?
Okey, sebenarnya ini pernah terjadi kepada saya pada pendidikan saya ataupun pembentangan saya mengenai kertas kerja semasa saya mengambil master. Saya penggunaan kata sapaan kau dalam dialek Melayu Kedayan. Dan bila saya membentangkan di luar negeri, sebenarnya diorang heranlah kenapa kajian saya mengenai dialek Melayu Kedayan tetapi penggunaan bahasa Melayu standard saya lebih banyak menggunakan bahasa Melayu standard berbanding bahasa Melayu Brunei. Saya jelaskan di sana saya takut orang luar tidak akan faham dengan dialek-dialek yang kita digunakan di negara ini. Tapi bila pada pembentangan dan sesi soal jawab memang saya akan menggunakan bahasa Melayu standard. Bila kita berkomunikasi sesama mereka, saya keluarkan ataupun menggunakan bahasa Melayu Brunei, memang mereka merasa macam takjub ataupun orang kan mau belajar bahasa Melayu Brunei ni. Sebabnya keunikan penggunaan bahasa Melayu Brunei ininya uniknya. Nada digunakan di mana-mana. Bagaimanapun mereka tidak akan faham jika kita ni menggunakan bahasa Melayu Brunei ni kalau laju kita ni bercakap. Sebab kita ni orang Brunei kalau berjumpa kawan, memang penggunaan bahasa Melayu Brunei tu keluar secara langsung, bercakap tu kita ni laju-laju sampai diorang, maaf puannya, apa puan cakap tadinya. Sebabnya kami ada faham sedikitnya tapi nya macam terlampau cepatnya. Kalau sebab saya seingat saya berjumpa dengan kawan-kawan sesama kita ni dari negara Brunei Darussalam, keluar dia cakap Melayu Brunei tu. Tapi bila bercakap dengan kawan-kawan kita ni tu, kita ni macam orang tembakkan peluru yang dia berhenti kan. Diorang ni lawa bahasa Melayu Brunei-nya. Tapi kami tak akan fahamnya kalau bis kita orang bercakap laju ni. Tapi alhamdulillah sememangnya keunikan dialek-dialek di negara ni sangat penting lah juga. Tapi di sini saya memang menegaskan dalam penggunaan ataupun situasi resmi jangan sekali-kali kita ni meninggalkan bahasa Melayu standard ni. Sebab dalam perlembagaan sendiri memang menegaskan bahasa Melayu standard kita digunakan dalam acara resmi. Tapi secara tidak langsung juga sememangnya 7 dialek yang ada di negara ni kita ni jangan sekali orang sampai pupus lah juga. Memang ada penggunaan ataupun kita ni akan lebih mengenalkan bahasa Melayu negara Brunei Darussalam ni ke luar negara. Secara langsung pun kalau kami ada pembentangan di luar negara, memang dialek-dialek yang ada macam seperti saya sendiri, arwah bapa saya dari Puak Belayet, arwah astagfirullahalazim. Mama saya sendiri dari Puak Melayu Kedayan. Tapi memang saya faham kalau orang Kedayan bercakap. Tapi kalau saya sendiri bercakap Kedayan tu memang saya kurang sedikit lah. So dari sana memang kita ni pun sendiri memang banggalah dengan penggunaan 7 dialek yang ada di negara ni. Terutamanya masa ni kita ni pun sedia maklum dialek Belayet hampir-hampir pupus, yang mana generasi muda masa ni pun tidak menggunakan dialek Melayu dialek Belayet masa ni So kalau boleh Belayet, Tutong masih kita ni pertahankanlah dialek-dialek yang ada di negara ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Baiklah puan, kita ada lebih kurang 2 minit ni puan sebelum kita mengakhiri segmen wawancara kita pada kali ini. Jadi saranan kepada peminat ataupun pencinta bahasa Melayu di negara kita ni, mungkin ada sedikit saranan puan. Silakan. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah, saya harap saya sampai apa yang saya sampaikan hari ini sampai kepada pencinta ataupun peminat bahasa Melayu di negara ini. Dan seperti saya maklumkan tadi, kalau boleh sememangnya dalam acara-acara resmi penggunaan bahasa Melayu standard lah yang akan kita gunakan. Tetapi jangan sekali kita ni lupa juga dengan 7 dialek yang ada di negara ini. Cuba kita ni melestarikan ataupun memertabatkannya atau memperkenalkan kepada dunia luar. Alhamdulillah, barangkali itu saja jua kali. Sebab dengan panjang lebar pun tadi sudah saya ada bincangkan mengenai penggunaan bahasa Melayu resmi ataupun bahasa Melayu standard digunakan dalam acara-acara resmi di negara ini. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang menyentuh mengenai penggunaan bahasa Melayu di sektor awam negara Brunei Darussalam, iaitu Yang Mulia Puan Hurul Ain Nukhbah binti Rabaha, Pegawai Bahasa Bahagian Perancangan Buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekali lagi terima kasih puan, dan kita harapkan untuk bersama lagi puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. InsyaAllah. Waalaikumsalam.